Auzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna 'anna warzuqna fahma waj'alna minal muslimin. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Pertama dan selamanya kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmatnya, inayahnya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu pada pagi ini dalam bicara kita berkenaan dengan tajuk kita hari ini, mematahkan serangan syaitan laknatullah. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bertemu juga dalam majlis ilmu secara live, live ini. Walaupun sebenarnya jadualnya dirancangkannya pada pukul 9, tapi perancangan itu adalah perancangan tersebut adalah ditakdirkan untuk kita bertemu pada pukul 10 pagi kerana ada beberapa sebab yang tak dapat dielakkan. Malam tadi saya ada urusan dan sehingga mana lewat balik dan agak keletihan, dan alhamdulillah Allah takdirkan kita juga untuk kita bertemu. Ini juga salah satu juga sebab sebab apa? Syaitan jugalah tuan-tuan. Syaitan jugalah cuba menghalang untuk kita menjayakan majlis ilmu ini secara ihbillah kan. Dia rasa letih, rasa tu, rasa malas dan sebagainya benda lah kan, dia rasa belaka. Jadi alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita juga untuk kita berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala ini. Moga-moga yang mana pakat ada tu pakat share lagi, insya-Allah. Mana yang ada kita teruskan. Yang ada kita teruskan, yang belum tiada kita cuba adakan. Kita cuba share lah maksudnya. Pakat-pakat share, moga-moga dengan barakahnya situ juga sebab kita share tadi kita memperolehi pahala di sisi Allah, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas sebab apa? Sebab kebaikan yang kita kongsikan bersama dengan yang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa tajuk kita pada pagi ini? Ya, ini mematahkan serangan syaitan. Seperti mana yang saya maklum, kita akan mengambil daripada buku wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, yang mana inilah salah satu daripada wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, kamu perlu sentiasa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jikalau serangan syaitan datang juga bertalu-talu dengan hebat, kita mesti bersabar dan menyedari bahawa Allah Subhanahu wa taala hendak menguji keteguhan sabar kita, hendak melihat ketulinan jihad kita. Ketahui bahawa perang dengan syaitan itu lebih hebat daripada perang sabil. Ini dah wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ini dah wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Apa dia? Disebut pada awalnya tadi, kita perlu kena sentiasa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sering membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi anda katalah serangan syaitan itu datang juga lebih hebat, bertalu-talu dengan hebat dia datang. Apa yang perlu kita buat di sini daripada saranan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ini, kita mesti bersabar. Kita mesti bersabar dan menyedari
bahawa keadaan tadi itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala untuk menguji. Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita sejauh mana keteguhan kesabaran kita. Dia nak uji kita, tuan. Dan dia nak lihat pula sejauh mana pula ketulinan kita. Ketulinan dalam apa? Dalam jihad kita. Dalam jihad, bukan jahat. Dalam jihad kita, tuan-tuan. Bahawasanya sesungguhnya syaitan tadi adalah perang yang lebih hebat daripada perang sabit. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, makna kata setiap ujian, setiap ujian yang datang kepada kita adalah mari daripada bisikan-bisikan syaitan yang membisikkan kepada telinga kita, yang menyebabkan kita lupa, kita lalai, kita alpa, kita leka, kita nak marah, kita nak buat tu, nak buat ini, sehingga mana melupakan apa yang diperintah, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan ibu ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak membicara pada hari ini dengan masa yang ringkas. Hari ini saya tak nak panjang-panjang, kita cuba serengkah mungkin. Serengkah mungkin sedaya insya-Allah. Doa-doakanlah insya-Allah. Doa-doakan kita dapat serengkahnya pada hari ini. Kita nak masuk kepada memerangi tipu daya syaitan. Tadi wasiat Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita lihat dalam wasiat Imam Asy-Syafi'i ini, tadi ada beberapa perkara yang disebutkan kepada kita. Yang pertama, perbanyakkan membaca isti'azah. A'udzubillah. Jika dia mari juga serangan, bisikan syaitan, mari juga, tuan-tuan. Maka apa pula yang kedua? Perkara yang kedua disebut dalam wasiat Imam Syafi'i, perlu bersabar. Perlu sabar. Sabar dalam macam mana? Dalam mana kita menyadari bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ketika itu sedang menguji keteguhan kesabaran kita. Ramai orang kena uji tapi tak sabar. Kerana apa? Bisikan syaitan. Ni kena uji COVID-19. Syaitan bisik ke dia, tak cakaplah benda mu nak cakap, dia kata, ni apa benda ni, orang ni tak tolong aku, apa benda ni, orang ni tak buat apa, benda ni waktu apa. Dia mari syaitan bisik. Sebenarnya ketika itu kita kena sabar. Kena banyak membaca isti'azah. Banyak kita menaklukkan kesabaran, bahawasanya ingat itu adalah ujian Allah, dan ujian Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita kena faham di situ juga tadi apa disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, ialah syaitan ini adalah peperangan yang hebat daripada peperangan sabilillah. Sebab ramai orang pergi perang tapi terkadang terkalah dengan tipu daya syaitan, hawa nafsu syaitan dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak membicara apa yang mampu, insya-Allah. Saya kasih kepada yang ada bahagia guru saya Ustaz Yusof As-Suri, masya-Allah, malu dan ini guru saya hebat ni. Guru yang sangat hebat. Sahabat saya Hafizan, sihatlah. Yang lain-lain Kak Rosni dan lain-lain lah. Moga-moga sihat semua insya-Allah. Kita nak tengok apa dia memerangi tipu daya syaitan. Macam mana nak memerangi tipu daya syaitan. Syaitan sentiasa berdendam dengan manusia. Syaitan dia sentiasa berdendam dengan manusia. Setiap saat syaitan memerangi manusia dengan membisikkan hasutan, godaan dan tipu daya. Manusia yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling dimusuhi oleh syaitan tadi. Seberapa daya dia cuba bagi menahan manusia daripada mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut oleh Allah Subhanahu, dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatir ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam maksudnya, sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu, maka jadikan ia musuh. Sebenarnya ia hanya menyuruh golongannya supaya menjadi penduduk neraka. Allahu akbar. Tuan-tuan,
Ini Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam suratul Fatir. Dan kita mengetahui dengan jelas. Kena faham dengan jelas sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu. Bukan kawan. Bukan saing. Bukan sahabat, bukan teman, tetapi dia adalah musuh kita. Maka jadikan dia musuh, Allah kata. Maka jadikan dia musuh. Bukan jadi pendamping. Bukan kita mendamping dia. Bahkan kita hari ini ramai yang berdamping dengan syaitan. Melakukan perkara buruk syaitan lah tuan-tuan. Ramai orang hari ini dia samakan perbuatan buruk dia dengan binatang. Betul tak tuan-tuan? Dia maki perangai buruk macam babi dia kata. Tak. Babi tak salah apa-apa dalam cerita kita tu tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Kan? Kita banyak menyamakan dengan keadaan sebegitu. Sedangkan perkara buruk tadi, perkara maksiat tadi, perkara mungkar tadi adalah daripada syaitan laknatullah yang membisikkan kepada kita, tipu daya kepada kita sehingga mana kita termakan dengan pujuk rayu. Buatlah abang. Berat kita pun bila mana syaitan tu membisikkan dengan kata-kata manisnya kan. Kita pun mulalah nak buat, nak melakukan dan sebagainya. Sebab apa? Kita tidak menganggap, kita tahu dia musuh. Seperti mana firman Allah SWT tadi, kita tahu dia musuh tapi tidak menganggap dia musuh. Betul tak tuan-tuan? Syaitan ni lain. Syaitan kena sebegitu keadaannya. Bila mana Allah kata dia musuh, maka kita kena wajib menganggap dia musuh. Sebab apa? Aduun mubin. Syaitan ni musuh kita yang nyata. Kan tuan-tuan? Sebab apa kita tahu? Dia hanya menyeru kita untuk menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita jauhlah kita. Maka macam mana dalam hadis Nabi SAW juga ada menyebut dalam maknanya, dalam maksudnya. Sesungguhnya syaitan itu menjalar dalam tubuh manusia bagai aliran darah. Maka bendunglah aliran itu daripada lapar. Syaitan ni tuan-tuan, Rasulullah menyatakan dalam sabda dalam maksudnya tadi, syaitan, sesungguhnya syaitan ini dia menjalar dalam tubuh badan manusia diibaratkan bagai aliran darah tuan-tuan, mengalir. Darah kita ni kalau berhenti habis lebam, bengkak tangan kita. Dan begitulah syaitan yang berada dalam tubuh kita, dia mengalir habis. Maka dibendunglah dia dengan lapar. Bendunglah dia dengan lapar, masuk berlapar. Bukannya tak makan sampai setahun. Boleh, tak ada masalah, tapi makannya asbab dia berpuasa. Kan? Bukannya dia berlapar sebab apa? Sebab nak bendung syaitan, makan tetap kena makan. Makan sebagai benda yang harus untuk boleh memberi tenaga dan membolehkan kita untuk beribadah. Tapi jangan makan yang berlebihan, masuk berlapar. Tadi jangan makan yang berlebihan sehingga mana meningkatkan hawa nafsu keinginan kita. Itu yang tak boleh. Itu yang menyebabkan syaitan mudah. Sebab tu makan juga kena jaga, perut ni kena jaga. Jangan disumbati dengan perkara-perkara yang haram dan syubhah. Jangan disumbat dengan makanan daripada rasuah, benda haram dan sebagainya. Ambil harta rakyat makan, tak boleh lah. Maksudnya sebegitu. Ambil harta orang, mencuri harta orang masuk dalam tubuh badan kita pun tak boleh. Sebab apa? Di situ mengalir benda haram, maka mudahlah syaitan jadi menjalar tubuh badan kita. Sebab apa? Perut ni kena jaga. Perut ni bila dia lapar, kita terpaksa mengikut kehendak dia. Perut ni bila lapar, kita terpaksa mengikut kehendak, keinginan nafsu perut. Nak makan sehingga mana memenuhkan kita oleh makan, menguatkan bagi diri kita pula hawa nafsu. Bila mana keinginan diri kita mengikut keinginan hawa nafsu, maka mudahlah kita bersahabat dengan syaitan. Tak jadi musuh dah syaitan tadi, dia jadi kawan. Sebab itu berlapar tadi maksudnya makan secukupnya. Sebab itulah tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling kuat menahan laparnya, iaitu menahan keinginan nafsu syahwatnya, yang menahan lapar dan hausnya. Sebab itulah kalau kita lihat Ramadan adalah Ramadan bulan tarbiyah untuk kita mengekang keinginan hawa nafsu. Man shoma ramadanan man shoma ramadanan imanan wa ihtisab. Siapa yang puasa Ramadan yang lepas dengan iman, dengan yakinnya dia, dia bukan hanya berpuasa ju'wal atas,
kam min shaimin, berapa ramai orang yang berpuasa hanya mendapat juk wal atas. Rugi ya. Jadi sebab itulah puasa tadi mengajar kita takwa. Takwa untuk apa? Untuk membendung keinginan hawa nafsu kita. Tidaknya dok makan. Dan bila makan, dia akan menambahkan keinginan dua lagi pula. Keinginan kepada apa? Keinginan kepada harta dan nafsu pula. Kan? Bila dok makan ni. Sebab apa nak cari makan, dia akan menimbulkan keinginan kepada harta. Maka dia cari harta bagai nak gerak lah tuan-tuan. Sebab apa dia cari harta bagai nak gerak? Dia cari harta bagai nak gerak sebab apa? Untuk memenuhi keinginan perut dia. Kan? Sebab itu orang yang dah kaya bertambah kaya, nak kaya lagi. Sebab apa? Ingin memenuhkan keinginan perut dia. Yang kedua, bila makan banyak ni menimbulkan keinginan hawa, nafsu syahwat dia. Yang ini jima' dan sebagainya. Itu sebab tu bahaya tu. Sebab tu disebut dalam kitab Imam Asy-Syafi'i Munkasyafatul Qulub, sesungguhnya orang manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak ialah orang yang paling kuat menahan nafsunya, yang menahan lapar, yang menahan nafsu dan hausnya. Tuan-tuan. Sebab itulah cara salah satu untuk memerangi tipu daya syaitan. Kita nak memerangi tipu daya syaitan. Dan sebab itu juga disebut oleh tadi Imam Ghazali lagi, dan bahaya yang paling besar bagi manusia adalah syahwat perut dia. Bahaya bagi manusia ini adalah bahaya yang paling besar ialah bila mana memenuhkan syahwat keinginan perut. Seperti saya sebut tadi tuan-tuan, bila perut ni nak memenuhkan keinginan perut, dia memerlukan dua keinginan. Dia akan meningkatkan dua keinginan. Keinginan kepada harta benda dan keinginan kepada jima' tadi. Harta benda sebab apa? Dia kena cari duit. Tak ada duit nak beli makan macam mana? Tak ada duit dia nak beli air macam mana? Tak ada duit dia nak beli nasi macam mana? Tak ada duit dia tak boleh nak beli kereta. Tak ada duit tak boleh nak beli rumah. Tak ada duit tak boleh beli ni. Sebab apa? Dia akan memenuhkan keinginan perut. Bila mana nak memenuhkan keinginan perut, dia terpaksa bekerja, cari duit dan sebagainya. Maka bila dah banyak duit akan timbul keinginan nafsu jima' ni. Betul tak tuan-tuan? Betul ke tak? Itulah keadaan yang berlaku kepada mana kita yang bila mana kita hanya ingin memenuhkan keinginan perut kita. Syahwat perut. Bahaya perut ni tuan-tuan. Allahu akbar. Jaga molek. Jaga molek. Sebab itulah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Darul Baqa ke Darul Fana. Sebab itu kalau kita lihat dalam peristiwa Nabi Allah Adam dan Hawa, dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Darul Baqa ke Darul Fana. Yang Allah telah melarang keduanya memakan buah khuldi. Buah khuldi tadi, nama mereka tidak tahan membendung keinginannya sehingga mereka memakannya, maka terbukalah kain yang menutupi badan keduanya, dan pada dasarnya perutlah sebagai sumber segala syahwat. Betul tak tuan-tuan? Terhumban dia. Terhumban dia. Sebab itulah sebahagian ulama duk mengatakan, barang siapa telah dikuasai oleh nafsunya, maka dia akan menjadi hamba syahwatnya. Ia merengkuk dalam penjara kegilaannya dan hatinya semakin lalai. Barang siapa menyirami bumi tubuh ini dengan syahwat, bererti dia telah menanam pokok penyesalan dalam hatinya. Itu sebahagian ulama menyatakan. Itu sebahagian ulama menyatakan. Jadi nak katanya di sini, nak beritahunya di sini, bahawasanya ingat, bila syahwat dikuasai, syaitan mudah menguasai. Bila dua-dua ni jadi joint venture tuan-tuan. Ni nafsu syahwat, ni syaitan, dia joint venture kan. Agak-agak jadi kuat lah. Dua lawan satu, mana gerak kita tuan-tuan, mana mampu kita. Sebab dia dua, kita satu. Maka jadilah kita menyirami tubuh diri kita dengan syahwat, keinginan syahwat, sehingga mana akan menambahkan lagi penyesalan di dalam hati kita. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pakat share hari ni saya terlewat. Saya terlewat sepatutnya pukul 9, tapi ada urusan tadi. Ada urusan, balik pun pagi tadi sampai pukul 3 lebih kat 4 baru sampai ke rumah tadi. Ada urusan.
Jadi ni pun kejap lagi ada urusan lagi. InsyaAllah hari ini ada pukul 12 ada program bacaan Yasin dan Tahlir untuk Allahyarham Presiden dan juga CEO UNW Malaysia Holding. Kan pukul 12, pukul 3 lebih pula nak bergerak ke Pahang. Jadi hari ini agak pack, nak bergerak ke Pahang, ada urusan perantau Pahang. Saya sebagai esko perantau Pahang hari ini nak bergerak ke Pahang untuk bantuan masa banjir di Pahang. Jadi tuan-tuan kalau ada yang nak bantu nak infak, boleh maklumlah. Boleh telefon saya ke, boleh maklum saya insya-Allah. Nak bantu keluarga-keluarga di Pahang. Yang ini insya-Allah ke Jerantuk, sebelah Dama ada berlaku banjir. Jadi yang ini kalau tuan-tuan ada nak bantu, nak infak, boleh maklum pada saya insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu kita kena memerangi syaitan. Bila kena nak perang ni kena kenal dia. Kan? Mana boleh tak kenal? Kena kenal lah musuh dulu. Kena kenal musuh baru kita mudah nak perang, betul tak tuan-tuan? Macam kita sayang Allah tapi kita tak kenal. Macam mana? Sayang tu sayanglah tapi tak kenal. Tapi bila dah kenal, dia akan bertambah lagi sayang. Contohlah macam mak ayah kita. Mak ayah jodoh ni, awak ni dah umur berapa dah ni? Ni ayah ada berkenan dengan orang ni, dia kata. Kan? Dia berkenan ni, orang ni bagus, kita pun dengar, okey juga sesuai. Ada rasa sayang. Tapi bila dia dah kenal, betul tak tuan-tuan? Bila dia dah kenal, lagi bertambah sayang. Sebab itulah dengan syaitan ni kita kena kenal syaitan. Kenal dia bukan nak jadi sahabat. Nak kenal dia, kita nak tahu macam mana kita nak susun strategik memerangi syaitan tu. Nak kita perang dia, nak cara kita nak lawan dia, nak atasi dia macam mana. Sebab itu kena kenal. Sebab itulah kalau kita lihat Sultan Muhammad Al-Fatih, dia mengenali sultan kota Konstantinopel itu, apa kekuatan dia, apa kelemahan dan sebagainya, maka disusun strategik macam mana nak masuki, berjaya menempuh masuk ke dalam kota Konstantinopel yang dikatakan kota yang paling kukuh, paling teguh dalam sejarah pengabadan, dalam sejarah dunia. Payah nak tembus tuan-tuan, tapi berjaya juga menembusi kota Konstantinopel. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Yahya bin Mu'az Ar-Razi, syaitan itu tidak bekerja. Kata daripada Yahya Mu'az Ar-Razi rahimahullah taala, syaitan itu tidak bekerja sedangkan kamu sibuk dengan pekerjaan dan pelbagai urusan. Betul tak tuan-tuan? Syaitan sentiasa melihat kamu sedangkan kamu tidak dapat melihat syaitan. Ini dapat bunga pula lah. Daripada Tuan Omar Syarif. Terima kasih bunga ni. Bunga cinta layu di. Okay, tuan, saja selingan. Syaitan sentiasa melihat kamu sedangkan kamu tidak melihat syaitan. Okey, betul. Kamu selalu sahaja lalai dan melupakan jerat yang dipasang oleh syaitan, tetapi ia tidak pernah melupakan kamu. Betul tak tuan-tuan? Kita ni kerja sibuk, dia tak kerja pun. Kerja dia apa? Duk hasut daya, hasut kita, tipu kita dan sebagainya. Kan? Betul tak tuan-tuan? Dan kita sibuk, kita disibuk dengan berbagai kerja, segala kerja dia nak buat. Sehingga mana menyebabkan kita lalai, leka dan alpa dengan kerja yang dibuat. Tambah pula dengan tipu daya syaitan. Syaitan boleh lihat kita, tak boleh lihat dia. Kan? Dan kita selalu lupa dan lalai setiap jerat-jerat yang dipasang oleh syaitan. Syaitan dipasang jerat. Dialah nak tangkap kita. Kalau lagi memburu tak pasang jerat, nak dapat benda tuan-tuan, tak dapat benda. Gimana tau pergi memburu, pasang jerat apa tak pasang pun kan. Dah apa yang dapat? Dapat penat lah juga. Dapat penat je lah kan. Mana begitulah syaitan, setiap hari dia memasang jerat. Jerat untuk apa? Untuk memastikan kita masuk dalam jerat tu. Dan bila mana kita masuk dalam jerat dia akan memastikan kita tidak mampu
keluar daripada jerat tadi. Contoh kalau kita lihat apa pak belang, harimau kena jangkat sama pap di pek kaki kan. Meronta lagu mana sekalipun tak akan lepas. Meronta lagu mana pun tak akan lepas, melainkan dengan orang lain tolong buka pula. Kan? Makna kata sebab itulah kita memerlukan peringatan, tausiah, tazkirah, kuliah daripada orang. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita waktu kita lupa, kita lalai, kita leka. Mesti ada orang kena ingat. Wa zakir fa inna zikrah tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kita kena memerangi tipu daya syaitan, dan kita kena syaitan. Syaitan ini ibarat pembuluh darah yang mengalir dalam, dia ibarat yang mengalir dalam darah-darah kita. Maka kena sekap dia dengan membendung dia dengan lapar. Lapar tadi macam mana? Kurang makan sekadarnya. Sebab itulah tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk ada 3 bahagian. Sesungguhnya Allah mencipta makhluk ini dengan 3 bahagian. Dia menjadikan malaikat hanya diberi akal tanpa diberi syahwat. Lalu dia menjadikan haiwan yang dibekali syahwat tanpa diberi akal. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dengan diberi akal dan syahwat. Jika syahwat seseorang telah mengalahkan akalnya, maka apa yang berlaku tuan-tuan? Haiwan lebih baik daripada dia. Tuan-tuan. Namun barang siapa menggunakan akal dan menundukkan syahwatnya, tentulah dia lebih baik daripada malaikat. Allahu akbar. Tabarakallah. Allahu barik fik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak masuk pada fasal yang seterusnya. Ini saya dah beritahu tadi, kita tak panjang, kita ringkas je. 3 cara menumpaskan syaitan. Ada 3 cara yang disebut di sini untuk menumpaskan syaitan. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, terdapat 3 cara yang dicadangkan bagi memerangi ataupun menghadapi serangan syaitan itu. Catat molek, tulis. Yang pertama, mempelajari taktik tipu daya atau strategi serangan syaitan. Kena belajar. Macam saya sebut tadi tuan-tuan. Kan? Kena tahu, baru kita boleh kalahkan dia. Orang main bola, kan, dia mesti tahu taktik lawan dia macam mana. Dia main 4-4-2 ke, kan? Dia main 3-5-2 ke? Dia main apa lagi tuan-tuan? 5-3-2. Lagi apa lagi? 4-4-2 lagi. Apa lagi? Pulanglah tuan-tuan. Dia melihat kalau dia nak kuatkan serangan, dia letak 2 striker kan. Kalau dia nak menguatkan defender, dia akan mengukuhkan defender, nak mengukuhkan midfielder dia. Dia mengukuhkan, ramaikan sikit. Nak menguatkan serangan, dia letak ada 2 striker di situ. Masing-masing mengenal, lu kena kenal lu. Macam mana pihak lawan punya strategi pula, apakah selalu dia guna, strategi apa yang selalu dia buat, format apa yang biasa dia guna. Maka bila kita tahu sebegitu, maka mudahlah kita untuk mematahkan serangan, menumpahkan serangan tadi. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, tidak memberi perhatian ataupun layanan kepada hasutan syaitan. Anggaplah hasutan dan seruan syaitan itu seperti salakkan anjing. Seperti salakkan anjing tuan-tuan. Anjing semakin garang dan galak menyalak apabila ia diberi perhatian ataupun respon. Betul tak? Sebaliknya, anjing lebih cepat memberhentikan salakan apabila kita tidak menghiraukan dia. Cuba kita agah anjing, lagi kuat dia bunyi tuan. Betul tak? Kita agah dia lagi kuat, kita agah lagi kuat, kita agah lagi kuat, kita agah lagi kuat. Cuba kita buat dono. Buat dono je tuan. Buat tak tahu kan, tak mula mula jigik-jigik lah dia kata kan. Akhirnya apa dia buat?
Akhirnya apa dia buat tuan-tuan? Dia senyap gitu. Dia senyap gitu. Alamak, dia tak tahu kat aku je. Aku punya bagian Arab sikit. Dia kata, menyalak ni dia buat dono kan. Lala sekali. Senyap gitu. Betul tak tuan-tuan? Begitulah orang ni. Kadang kita dengan syaitan. Bila syaitan duk bisik jahat-jahat, ignore je. Ignore. Left group. Left group. Kan tuan-tuan? Left group. Tak payah layan lah. Awak tahu je. Anggaplah dia seumpama salahkan syaitan. Salahkan anjing. Tak sedap pun salahkan anjing. Sedap ke sedap tuan-tuan bunyi dia. Bunyi menambahkan takut kita nak lari ada lah kan. Jadi macam itulah kita. Cara yang kedua ialah ignore je setiap bisikan dan pujuk rayu syaitan. Anggaplah dia seperti salahkan anjing, buat dono, buat tak tahu sahaja tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita dengar, lagi kita ikut, lagi seronok dia kan. Lagi dia bisik-bisik, lagi tambah bisik, sehingga mana kita hanyut dalam kehidupan kita. Yang ketiga, lidah dan hati sentiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala atau zikrullah. Hati itu banyak kan, sentiasa lidah dan hati menyebut nama Allah. Fazkuruni azkurkum. Jika kamu ingat ke aku, Allah kata, aku akan ingat kamu. Wazakirati katsiran, wazakirin, wazakirin, lelaki dan perempuan yang banyak berzikir padaku, apa yang dia dapat pahala besar, dapat keampunan dosa. Sentiasa zikirkan hati itu sentiasa menyebut zikir. Biar zahirkan di mulut dan di batinnya sentiasa Allah, Allah, Allah. Dalam hatinya Allah, 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 Allah. Kan, tuan-tuan? Sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Guru saya kata, dia hidup ni dia dalam hidup ni dia ada rasa. Seperti itulah dia kata, hidup ni adalah sebenarnya rasa. Rasa. Kalau tanpa rasa kan tak terasa apa-apa. Betul tak tuan? Dia hidup kita rasa. Rasa. Sebab itulah guru saya kata pula, hidup ni ibarat pilihan. Dia ibarat sumpama pilihan. Ini pilihan yang macam mana? Pilihan nak ngikut Rasulullah SAW ataupun pilihan untuk mengikut syaitan laknatullah. Dia ibarat pilihan. Dia ada dua jalan. Depan kita ada dua jalan. Kita duduk sini, kita berdiri kat sini tuan-tuan. Dia dua jalan. Jalan ni, jalan ke sini. Jalan ni ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jalan ni ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita kat sini. Apa rasa kita? Apa rasa pilihan kita? Apa rasa pilihan kita ketika itu? Yang memiliki akal yang Allah berikan pada manusia tadi, dia ada tiga jenis saya sebut tadi. Makhluk tadi jenis. Malaikat, Allah cipta dia diberi akal tanpa syahwat. Malaikat. Yang kedua, haiwan yang diberi syahwat tanpa akal. Dan yang ketiga, Allah cipta manusia akal dan syahwat. Jadi akal. Nak ikut akal ke nak ikut syahwat? Ada dua pilihan, rasa pilih kita. Apakah rasa dia? Tentu rasa apa? Sebab dia kena rasa. Rasa nak pilih mengikut apa akal atau mengikut syahwat. Akal, insya-Allah dia akan membawa kepada, dia akan memilih kepada syurga. Kerana apa? Dia tahu di situlah tempat tinggal bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana dia mengikut syahwat nafsu dia, maka dia memilih untuk dia dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, waliyadzubillah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, hati itu kena banyak zikir. Banyak mengingati Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baru dia mari rasa untuk melakukan kebaikan, rasa untuk memperbaiki diri, rasa untuk menjadi hamba yang bertakwa, rasa untuk menjadi hamba yang soleh, rasa untuk membantu orang lain menjadi soleh juga. Dia rasa, dia dengan rasa. Barulah kita dapat memastikan pilihan kita yang mana.
Kan? Hidup ibarat dua pilihan dan mesti ada rasa. Tak ada rasa macam mana tuan-tuan? Betul tak? Jadi sebab itulah zikir. Zikir yang pernah saya sebut dalam kuliah kita sebelum ni ialah zikir ringan di lidah, berat timbangan di sisi Allah, mendapat kasih sayang Allah ialah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Insya-Allah barakallahu fiik kan. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu sekalian, bagi mempelajari taktik tipu daya syaitan, kita perlu memahami dan mengenal pasti perbezaan antara waswas, ilham, bisikan hati dan seruan nafsu daripada tabiat kejadian manusia. Kita kena faham kat situ pula. Kita kena mengenal, kita perlu faham dan kenal dan dapat membezakan antara waswas, ilham, bisikan hati dan seruan nafsu daripada kejadian tabiat kejadian manusia. Okey, kita ambil di sini. Faham? Kita ambil mudah-mudah saja. Waswas adalah anak panah yang dilepaskan oleh syaitan ke dalam hati manusia lalu bersarang di hati. Waswas juga mampu menguasai bisikan hati nurani ataupun lintasan fikiran manusia. Tuan-tuan. Waswas. Sebab itulah di dalam waktu kita berwuduk, dalam kitab Bidayatul Hidayah, waktu wuduk ada mari seekor syaitan. Betul tak tuan-tuan? Ingat tak siapa dia, nama dia? Ingat tak siapa dia nama syaitan tersebut? Yang mari waktu kita uduk, dia nak lalaikan kita. Nak lalaikan kita sebab apa? Supaya mana elok 3 kali jadi 4 kali jadi 5 kali, ataupun tak sampai sekali duk kan, duk ulang benda sama, basuh muka pop, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. 3 hari dia ambil uduk tuan-tuan. 3 hari dia ambil uduk. Jadi hari syaitan dia mewaswaskan. Sebab apa? Waswas ni kita kena faham, dia anak panah yang dilepaskan oleh syaitan ke dalam hati manusia lalu dia bersarang. Maka timbullah perasaan waswas. Segala benda dia nak waswas tuan-tuan. Segala benda dia nak waswas. Cukup tak semayang pun semayang Allah 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 Allah. Berapa kali Allah dah. Tak masuk je akbar tu. Tuan-tuan. Sampai berapa kali 5 6 kali barulah Allahu akbar. Wah, terus laju, masya-Allah. Tabarakallah. Allah. Dia menimbulkan waswas. Sebab tu waktu duduk ada syaitan, satu ekor syaitan yang bernama Walhan. Syaitan yang bernama Walhan. Dia mari waktu kita duduk. Dia mari waktu kita duduk, dia waswaskan kita. Kita dah basuh 3 kali ke dah berapa kali basuh ni? Kan? Sehingga mana kita waswas kali 5-6 kali. Masya Allah. Makna kata tuan-tuan, ini perkara yang dibuat oleh syaitan yang memanah dalam hati kita sehingga mana kita tertipu daya, sehingga mana dia mampu menguasai bisikan hati nurani atau lintasan fikiran kita sehingga mana timbul waswas. Sembahyang pun tertinggal kadang-kadang. 3 ke 4 rakaat lah. Ni rakaat ketiga ke rakaat keempat. Situ. Dah sembahyang ke belum? Dah sembahyang ke belum? Dia mari waswas. Sebab apa? Dia mari tembak dalam anak panah dia tembak tu, tampak kena kita tuan-tuan. Jeng. Dia mari waswas itu, segala benda dia nak waswas. Kena faham waswas adalah apa tadi? Anak panah yang dilepaskan oleh syaitan ke dalam hati manusia, maka dia bersarang. Maka waswas ni dia juga mampu menguasai bisikan hati nurani ataupun lintasan fikiran manusia. Sebab itulah bila mana dah terbiasa dengan waswas, segala benda dia akan jadi waswas tuan-tuan. Maka sebab itulah tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, bisikan hati nurani juga dapat dipengaruhi oleh ilham. Seterusnya kita masuk, kita sambung. Tadi waswas, kita masuk ke dalam bisikan hati nurani. Bisikan hati nurani juga dapat mempengaruhi oleh ilham. Maka apa dia ilham? Ilham adalah lintasan fikiran yang lebih khusus
iaitu menyeru ke arah kebaikan, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat. Melalui malaikat. Manakala waswas adalah bisikan hati yang menyeru kepada kejahatan, datang daripada syaitan. Sebab itulah kita tak kali kita memohon ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari jeng je kita akan baca apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkan, bukalah. Buka segala. Segala kita punya Rabbi shrah li sadri, sadar kita. Jada kita, lapangkan dada kita. Mudahkan simpulan lidah kita dan sebagainya. Sebab itulah bila mari je tuan-tuan, ingat Allah, ingat ke Allah. Sebab itulah sebelum nak buat apa-apa, baca. Kalau dalam kita nak mengajar ke nak apa, kita kena baca Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal muslimin. Minta dengan Allah. Sebab apa? Ilham ini dia mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat. Dia pak dia sampai. Saya hari ni pun tuan-tuan, sepatutnya saya setiap kali kuliah saya akan ulang kaji dulu, baca. Kadang-kadang malam tadi balik pukul 3-4 pagi tak, semalam ada urusan tak sempat baca gitu-gitu. Hari ni itulah minta ilham dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya mana Allah memudahkan. Sering-sering kita minta ilham. Sebab apa? Dia bisikkan hati nurani yang Allah hantar kepada kita melalui malaikat. Sebab itulah dimulakan setiap pengucapan kita mesti dimulakan dengan doa kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal muslimin. Kerana apa kita kena lihat, kena faham bahawasanya ilham ni, kena ingat, ilham ialah lintasan fikiran yang khusus yang menyeru kepada kebaikan, datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia berbeza dengan waswas. Waswas juga bisikan hati. Anak panah syaitan tadi tembak. Dia tembak ke dalam hati. Cuma situ je tempat tuan-tuan. Hati je. Hati. Ni hati ni. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Ala fi jasadi mudghah. Idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Dalam tubuh badan manusia ada seketul daging yang bila dia baik semuanya, bila dia rosak semuanya, dan daging itu dinamakan hati. Sebab di sinilah tempat bertapaknya keimanan kita. Di sini juga bertapak juga kemunafikan kita. Tuan-tuan. Di sini juga bertapak ke musyriknya kita, syiriknya dengan Allah. Kufur kita dengan sini. Sebab itulah dengan mana kita banyak meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang ketiga tadi apa? Banyak berzikir. Zikir itulah ubat hati. Ubat hati ada 6, ada 5 ubat hati. Tapi salah satunya zikir, jangan tinggal. Sebab itu makanan hati. Dia makanan hati. Nutrien pada hati ialah zikir. Banyak kamu zikir. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir tadi tenang jiwa kita, hati kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waswas juga bisikan hati yang menyeru pula kepada kejahatan, kelalaian, kealpaan. Kerana apa? Dia datang daripada anak panah syaitan yang memanah tepat ke dalam hati kita. Maka macam mana nak pastikan mematahkan panah tadi supaya panah itu tidak sampai? Zikir. Dan kita kena faham akan strategi syaitan tadi. Kita kena faham kasih syaitan dan anggaplah segala bisikan-bisikan syaitan tu seperti mana salakkan anjing. Tak ada orang suka dengar salak anjing, pakat lari belakang ada lah tuan-tuan, betul tak? Ke ada yang suka dengar salakan anjing. Bila dengar salakan suara dia macam Jamal Abdullah lah, tak ada maknanya tuan-tuan. Tak ada lagi orang cakap macam tu. Walazubillah lagi ada. Jadi tuan-tuan berhormati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat ilham tadi adalah daripada Allah, bisikan hati ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh malaikat menyuruh kepada kebaikan.
Dan waswas pula bisikan hati yang menyeru kepada kejahatan yang datang daripada syaitan. Waswas itu penuh dengan tipu daya. Waswas ini penuh dengan tipu daya, tuan-tuan. Kadang-kala menyeru kepada kebaikan sebagai umpan bagi merangkap manusia. Kadang-kadang dia menyeru macam-macam permainan, dia berupa kebaikan, tapi sebenarnya dia memerangkap manusia sehingga mana kita lela dan akal apa kerja. Was-was tadi. Dah masuk waktu. Belum lagi dah masuk waktu. Tak apa, ada hal ni, ada urusan. Jadi dia akan merangkap manusia. Contohnya, syaitan mempengaruhi manusia supaya mengerjakan ibadah sunat dan meninggalkan ibadah wajib. Ada orang kan dalam Ramadan tarawih tak tinggal. Betul tak, tuan-tuan? Dalam Ramadan dia tarawih tak tinggal. Tapi sembahyang fardu tinggal. Sudahlah. Dia kata apa? Sebab apa Ramadan ni, tarawih ni ada Ramadannya. Solat fardu setiap bulan ada, setiap hari ada, dia kata. Salah tu. Itu salah tu. Itu sudah termakan dengan tipu daya syaitan dan bisikan syaitan dah, tuan-tuan. Kerana apa? Dia mengutamakan perkara sunat daripada perkara yang wajib. Kadang-kalanya manusia disuruh melakukan kebaikan yang afdal serta wajib, tetapi dengan cara halus syaitan membawa manusia melakukan dosa besar, iaitu dengan menyemaikan bibit riak, ujub, takabur dan sebagainya. Buat dah benda baik, nampak tak kerja? Nampak tak kerja syaitan? Nampak tak kerja syaitan? Dia suruh kita buat kerja kebajikan, bersedekah, bersedekah, bantu orang sana, bantu orang sini, tolong sana, tolong sini. Tengok muka dia aja. Maksudnya contoh sebegitulah. Dia suruh kita sembahyang, masya-Allah, berjemaahnya tak pernah tinggal. Zikirnya tak pernah tinggal, Qurannya tak pernah tinggal. Baca buku agama tak pernah tinggal. Mendengar ceramah tak pernah tinggal. Segala guru dia dengar. Segala guru dia boleh dengar, tak kira lah guru tu glamour tak glamour. Dia dengar belaka. Tapi dalam masa yang sama syaitan membisikkan, ditwist dengan cara halus. Twist dengan cara halus macam mana? Dia menyemaikan dalam diri kita perasaan riak, tuan-tuan. Riak, dia mari riak. Dia mari riak. Alhamdulillah. Encik Nasir, apa sihat Allahu Akbar. Ini kita lewat tadi. Saya pukul 10 baru on. Dia akan menimbul rasa riak dalam diri, betul tak? Dia secara halus. Dia sedekah, nampak orang puji aku ni, nampak pergi sembahyang jemaah ni, orang puji aku ni. Dia menunjuk ke orang. Riak ni menunjuk, tuan-tuan. Buat satu amalan nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Tu riak ni. Raja dia rasa dia paling pandai, paling hebat, paling terror, paling kuat. Riak nunjuk-nunjuk kepada orang. Dia ujub, dia dalaman, dia ujub kat sini. Dia rasa diri, bangga diri, rasa bangga diri, ujub dalam hati. Ujub ni dia rasa dalam diri dia. Ujub, ujub dengan sesuatu yang dia buat, yang dia lakukan. Bahaya penyakit ni, penyakit bahaya. Takabur, sombong. Takabur ni sombong, ego. Seumpama iblis laknatullah, dan sebagainya, tuan-tuan. Iri hati, sakit hati. Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Sakit, tuan-tuan. Sakit. Tengok orang banyak duit, kita sakit hati. Tengok orang ada kereta besar, kita sakit hati. Tengok orang ada rumah besar, kita sakit hati. Tengok orang lebih rajin pada kita pun kita sakit hati. Tengok orang lebih cerdik pada kita pun kita sakit hati. Hati yang sentiasa perlu dirawat. Rawat dengan macam mana? Rawatkanlah ia dengan nutrien zikir kepada Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan berhormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, masa is time. Sebahagian daripada ulama membahagikan lintasan fikiran manusia kepada 4. Lintasan fikiran, bisikan fikirannya. Maka ulama menggaris pandukan di sini ada 4 lintasan fikiran manusia, dia bagikan kepada 4. Yang pertama, suara hati yang kadang-kala seruannya baik
dan kadang-kala jahat bagi menguji keimanan dan kesabaran. Itu yang itu normal kita. Kan? Suara hati tadi. Kadang-kala dia rasa apa? Rasa nak jadi baik. Rasa nak jadi jahat. Rasa tu. Dia mari rasa. Suruhan hati. Dia rasa itu. Rasa ni. Rasa tu. Rasa ni. Rasa tu. Rasa ni. Rasa tu. Sebenarnya, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji keimanan dan kesabaran. Mana kita nak pilih? Mana satu kita nak pilih? Mana kita nak pilih? Mana satu kita nak pilih? Dia uji kat situ. Uji kat situ. Kejap nak buat baik, kejap nak buat jahat, kejap nak buat baik, kejap nak buat jahat, kejap nak buat itu, kejap nak buat ni. Dia mari kat situ. Itu yang pertama. Itu suara lintasan fikiran manusia yang pertama. Sebab apa? Ada rasa. Rasa sayang, rasa. Jangan rasa, dia ada rasa. Dia rasa, sayang ni kena rasa. Tak rasa, tak merasa. Tuan-tuan. Tak? Jadi dia kena rasa. Jadi itu yang pertama. Pembahagian lintaran fikiran yang pertama. Suara hati yang kadang-kala seruannya baik dan kadang-kala jahat. Bagi tujuan apa? Allah nak menguji keimanan dan kesabaran kita. Sabar ke tak? Beriman ke tak kita ni? Nak uji. Yang kedua, ilham yang menyeru kepada kebaikan semata-mata. Jika ilham, tuan-tuan, dia menyeru kepada kebaikan semata-mata. Alhamdulillah. Terima kasih yang dapat bersama. InsyaAllah. Terima kasih yang dapat bersama. Kerana apa? Hari ni saya lewat tadi sikit dan kita dah masa it's time juga ni. Kita dah ada di hujung-hujung. Tuan-tuan boleh, tak apa, nanti boleh tengok balik kan. Yang kedua, kita kena faham lintasan fikiran yang kedua, ilham. Ilham ni apa dia? Yang menyeru kepada kebaikan semata-mata. Ilham. Dia mari ilham. Sebab tu kita minta Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lapangkanlah dadaku ya Allah. Kan? Dia mari, Allah hari hantar malaikat ilham. Bila startnya, tuan-tuan jangan lupa. Bila tengah-tengah bicara ke, tengah buat apa ke, start. Jangan lupa, terus je. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Inilah doa Nabi Musa alaihi salam ketika mana dia nak berhadapan dengan ayahandanya Fir'aun laknatullah. Allah ajar doa ini kepada Nabi Allah Musa, dan kita gunakanlah untuk kita dalam keadaan kita tengah start, dalam kita berselaru, tak mampu, lupa nak apa, nak presentation nanti tadi ingat, tapi bila hang, dia mari nervous, mari tu. Inilah doa dia. Doa dia yang perlu kita baca, tuan-tuan. Sebab ilham, kena ingat ilham adalah dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sekadar mata untuk menyeru kepada kebaikan. Okey, yang ketiga, waswas atas seruan syaitan kepada kejahatan, penyelewengan dan kesesatan semata-mata. Itu waswas. Waswas ni dia akan bawa kepada apa? Kejahatan, penyelewengan, sesat dan membawa kita kepada kehancuran, kelalaian. Sebab apa? Waswas adalah anak panah syaitan yang memanah, panah tepat kepada fuad. Ni fuad. Hati, fuad. Fuad ialah lubuk hati. Di situ tempat bisikan syaitan. Maka waswas kena hati-hati. Jangan kita sampai tahap terlalu waswas. Sebab itulah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Siapa dia musuh kita, tuan-tuan? Allah sebut dalam surat An-Nas ini, qul a'udzu birabbin nas, dan kami berlindung daripada Tuhan yang menciptakan manusia. Siapa dia? Di hujung ayat tu Allah siapa dia kata? Siapa musuh kita?
Siapa musuh kita dalam ayat itu? Allah sebut dengan jelas, musuh kita minal jinnati wan nas. Tu. Dua benda tu. Jin dan juga manusia yang akan mewaswaskan kita. Sebab itulah waswas ini adalah seruan syaitan yang mengajak kita kepada jahat, penyelewengan dan kesesatan. Itu yang ketiga, lintasan fikiran yang dibahagikan oleh ulama yang ketiga. Dan yang keempat, hawa nafsu daripada tabi'at. Tabi'i ini ialah tabiat manusia, habit manusia yang menyeru kepada kejahatan, iaitu nafsu amarah. Nafsu amarah bisu, yang mengarah kepada diri kita, yang menyuruh diri kita mengikut kehendak, keinginan hawa nafsu kita, sehingga mana terus menerus kita melakukan kejahatan, sehingga mana menjadi seronok dalam melakukan jahat. Sebab apa? Berjayanya hawa nafsu itu menguasai diri dia. Sebab itulah cara dia macam mana disebut dalam hadis yang kita baca tadi, tuan-tuan. Sesungguhnya syaitan itu menjalar dalam tubuh manusia bagaikan aliran darah. Maka bendunglah aliran itu dengan berlapang. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Diceritakan bahawa Abul Hasan Ar-Razi bermimpi bertemu dengan ayahnya 2 tahun setelah dia meninggal. Dia mengenakan pakaian daripada asfal, pakaian yang lusuh. Kemudian Abu Hasan bertanya, "Wahai ayahku, betapa aku melihat engkau seperti ahli neraka?" Lalu dia menjawab, "Wahai anakku, nafsuku telah menyeret aku, membawa aku ke neraka. Maka takutlah engkau, wahai anakku, terhadap tipuan nafsumu." Ni nafsu tu dah. Maka disebut dalam satu syair, "Sungguh aku diuji 4 perkara." Sungguh aku diuji 4 perkara, selalu menjeratku dalam binasa. Selalu menjeratku dalam binasa. Iblis, dunia, nafsu dan syahwat. Bagaimana selamat sedangkan mereka musuh semuanya? Kulihat syahwat merayu anganku di kegelapan syahwat dan keinginanku. Maka itu syair menyebut, ni ujian kita. Maka Hatim Al-Asham berkata, "Nafsu tempat peristirahatanku, ilmu adalah pedangku, dan dosa adalah kegagalanku. Sedangkan syaitan itu musuhku, aku dikhianati oleh nafsuku." Bahaya nafsu, bahaya nafsu. Sebahagian ahli makrifat berkata, jihad itu ada 3 macam. Pertama, jihad melawan orang-orang kafir. Ini jihad lahir, sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Al-Maidah ayat 54. Yang kedua, berjuang menghadapi orang-orang yang menyebarkan ilmu dan hujah yang batil, seperti yang disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125, yang bermaksud dan berbalahlah, berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang lebih baik. Dan jihad yang ketiga disebut oleh Hatim Al-Asham, yang berjihad melawan nafsu yang sentiasa menyeret pada kejahatan, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, yang bermaksud, dan orang-orang yang berjuang dalam menunaikan hak kami, nescaya kami tunjuki mereka ke jalan kami. Dan Rasulullah SAW sabda, jihad yang paling utama adalah memerangi nafsu. Jadi sebab itulah tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini dia sebahagian ulama membahagikan lintasan fikiran kepada 4 bahagian. Kepada 4 bahagian tadi. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun sudah berada di hujung-hujungnya, dan sebagai di akhirnya, tuan-tuan, tabi'i kejadian manusia cenderung, tabiat kejadian manusia, tabi'i ini satu perbuatan.
Kejadian manusia cenderung kepada syahwat dan menginginkan kelazatan dan keseronokan tanpa mempertimbangkan sama ada baik ataupun jahat. Ini adalah hawa nafsu yang menyeret manusia kepada maksiat. Kadangkala seruan tabiat ini menyeru kepada kebaikan dengan tujuan bekerjasama bersama-sama syaitan bagi memperdaya manusia. Dan betul tak tuan-tuan? Maka menurut Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, lintasan waswas datang daripada syaitan yang menyeru manusia kepada kejahatan, tetapi ilham turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruh manusia kepada kebaikan dan kebajikan. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dia bicara kita pada pagi ini, membicaranya kita tentang mematahkan serangan syaitan. Yang pertamanya Imam Syafi'i menyebut bacalah isti'azah, auzubillahi minasyaitanirrajim. Yang keduanya bila berlaku juga sabar dan menyedari Allah SWT telah uji kita. Maka caranya macam mana? Caranya dengan memperbanyakkan kita mengetahui akan strategi syaitan, macam mana cara dia buat kita. Maka kena ngaji, kena belajar. Kena belajar cara-cara syaitan menipu daya syaitan menipu daya kita. Dalam kalau kita tengok ada Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga ada menulis Tablisul Iblis, belitan syaitan. Belitan syaitan ni tuan-tuan. Boleh baca juga sebagai itu panduan kita lah. Panduan untuk kita mengambil macam mana syaitan nak belit ahli agama. Syaitan nak belit ahli agama macam mana. Syaitan nak belit pemerintah macam mana. Dalam ni bicara semua. Perihal ancaman syaitan dan fitnah tipu daya dia, macam mana belitan dan pendayaan dia, macam mana belitan syaitan tentang orang akidah dan agama, macam mana dia membicara tentang belitan syaitan terhadap para ulama dalam hal ilmu pengetahuan, macam mana belitan iblis terhadap pemerintah dan raja, macam mana belitan iblis terhadap para habib, dan macam mana belitan iblis terhadap para zahid, para sufi dan sebagainya. Di sini diceritakan, dinyatakan tentang kisah-kisahnya. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, moga-moga kita mampu membendung diri kita, memastikan benteng diri kita kuat daripada tipu daya syaitan syaitan laknatullah. Astagfirullahalazim. Ni punya syaitan juga ni. Ini putih tengah bercakap dia kacau. Tuan-tuan. Maka kena tahu. Kena tahu, kita kena belajar. Maka cari buku untuk kita tahu dan cari guru untuk membicarakan tentang belitan iblis laknatullah. Sebab apa Allah banyak menyebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'muru bil fahsya. Syaitan itu sentiasa menjadikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan kekejian. Surah Al-Baqarah ayat 268. Maka disebut lagi, Allah nyatakan dalam firman-Nya lagi, wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 60. Syaitan itu mahu menyesatkan mereka sejauh-jauh kesesatan. Allah firman lagi dalam surah Al-Qasas, innahu aluwwun mudhillun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi terang. Dalam surah Al-Qasas ayat 15. Allah firman lagi, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Surah Al-Fatir ayat 6. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka perlakukan dia sebagai musuh. Hanya saja dia mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Banyak lagi ayat-ayat lain. Allah menyatakan, innama yuridu syaitan an yuqi'u bainakumul aluwwata wal bagh fil hamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa in salata fahal antum muntahun. Surah Al-Ma'idah ayat 91. Hanya saja syaitan itu hendak menimbulkan di antara kamu permusuhan dan kebencian dan hal minuman keras dan bermain judi, dan menghalangi kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan solat. Apakah masih kamu tidak mahu berhenti? Banyak Allah sebut tuan-tuan.
Banyak Allah nyata dalam surah Luqman ayat 33, wala yughurrannakum billahi ghurur, dan jangan sampai dia, iaitu syaitan, dapat menipu kamu terhadap Allah dengan suatu penipuan. Allah firman dalam surah Yasin ayat 60, apa Allah nyatakan? Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mengingatkan kamu wahai anak Adam supaya kamu jangan memuja syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sebut juga antara ancaman dari fitnah iblis dan tipu dayanya dalam satu Sad ayat 76, halaqtani min nar wa halaqtahu min tin. Allah beritahu kepada kita, engkau, ini Allah Subhanahu Taala menjadikan syaitan tadi daripada api, dan Allah menjadikan manusia Adam daripada tanah. Ini nampak ancaman syaitan. Nak kata dia hebat, nak kata dia kuat, nak kata dia dicipta daripada sesuatu yang lebih hebat daripada manusia. Tidak cukup itu, syaitan apa kata, ulangi keingkaran ni lagi, apa lagi? Ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya. Surah Al-Isra ayat 62. Apakah engkau tidak melihat orang yang engkau muliakan atas diriku? Tengok. Kerja syaitan. Dalam ayat surah Sad ayat 76, ana khairum min. Nampak syaitan kata, aku, yang ni kata syaitan, adalah lebih utama daripada Adam. Nampak? Ni ancaman syaitan kepada kita. Maka kita kenal dia adalah musuh kita. Sungguh innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia, yang ni syaitan tadi adalah musuh kita yang nyata. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cukuplah sekadar itu pertemuan kita pada pagi ini, masa is time. Moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama, moga-moga ada peringatan untuk kita bersama, ada pengajaran untuk kita bersama, yang mana boleh menjadi peringatan bagi kita, terutamanya bagi saya yang bercakap dan sebenarnya memang dengar pada pagi ini. Moga Allah kurniakan rahmat barakah kepada diri kita, insya-Allah. Moga-moga Allah jauhkan kita, kuatnya kita untuk kita menghadapi setiap serangan daripada kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang syaitan laknatullah ini, supaya mana kita tidak menjadi sahabat dia, supaya mana kita tak terus menjadikan dia musuh kita yang nyata, insya-Allah taala. Sekadar itu sahaja. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap, yang kurang, yang lemah datang daripada kekurangan ilmu yang ada pada diri saya. Mohon maaf kalau salah silap dalam bicara, mohon maaf kalau ada tersalah bicara. Segala bicara yang disampaikan hari ini adalah sebagai peringatan untuk diri saya dan juga diri yang mendengar. Moga-moga Allah kurniakan kita rahmat dan barakah, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, ya Badi'us samawati wal ard. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya banyak sungguh dosa kami kepadamu, ya Allah, atas sebab kelalaian kami, kealapan kami, ya Allah. Dengan asbab mudahnya kami tertipu daya dengan bisikan-bisikan syaitan dan hawa nafsu kami, ya Allah. Maka kami mohon dengan pagi yang penuh barakah ini, ya Allah, Kau tanamkan dalam hati kami iman yang kukuh, iman yang kuat, iman yang kental, sehingga mana kami mampu menjadi hamba-Mu yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau campakkanlah cahaya ke dalam hati kami, ya Allah. Campakkan cahaya kepada kubur kami, jasad kami, tulang belulang kami, urat-urat kami, darah-darah kami, ya Allah. Dan campakkanlah cahaya, ya Allah, kepada depan, belakang, kiri dan kanan dan atas kami, ya Allah. Dan kurniakanlah kami, ya Allah. Kau campakkanlah cahaya hidayah-Mu, taufik-Mu dan inayah kepada kami, ya Allah. Dan Kau campakkanlah cahaya dalam seluruh kehidupan kami, ya Allah. Ya Nur, ya Nur Ain, ya Nur Ain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, dan ampunilah ya Allah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dan Kau kasihanilah mereka berdua seperti mana mereka mengasihi kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Anda kata kedua ibu bapa kami telah meninggalkan kami, ya Allah. Kau jadikanlah kubur mereka daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Jangan Kau jadikan kubur mereka daripada lubang kawah api neraka-Mu, dan luaskanlah kubur mereka, jangan Kau sempitkan. Terangkanlah kubur mereka, jangan Kau gelapkan, dan Kau jadikanlah kubur mereka tempat istirahat terbaik. Dan kami mohon lindung-Mu, ya Allah. Janganlah
janganlah jadikan kubur dia tempat mereka diseksa dengan azab yang begitu sakit, yang mengerikan ya Allah. Begitu juga ya Allah, Kau ampunilah dosa seluruh ahli keluarga kami, isteri, anak-anak, suami, cucu, cicit dan keturunan-keturunan kami. Begitu juga jiran kami, sahabat kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kehidupan yang penuh keberkatan dalam kehidupan kami. Kurniakanlah kehidupan yang dipermudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat ya Allah. Jadikanlah dunia ini tempat kami untuk bercucuk tanam, jadikanlah dunia ini tempat kami bercucuk tanam dengan kebaikan-kebaikan supaya kami dapat menuainya di akhirat kelak nanti ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, mohon perlindunganmu ya Allah, daripada balamu ya Allah, daripada musibahmu ya Allah, daripada fahsya, mungkar, maksiat, kelalaian ya Allah. Dan kami mohon ya Allah padamu ya Allah, Engkau angkatlah COVID-19 ini ya Allah, Engkau angkatlah COVID-19 inilah, musibah COVID-19 ini ya Allah, daripada kesakitannya, kemudaratan, kesengsaraannya ya Allah. Dan ya Allah, Kau berikanlah kesihatan kepada yang terkena, dan berikanlah ya Allah kesejahteraan kepada negara kami ini ya Allah, dan seluruh negara-negara Islam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hanan ya Manan ya Badi'us samawati wal ardh, kurniakanlah bagi kami ya Allah rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang Kau redai ya Allah. Jangan Kau kurniakan kepada kami dengan cara istidrajmu ya Allah. Kami tidak mahu rezeki yang kami dapat kerana istidrajmu ya Allah. Lindungkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tolong dan bantulah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal minna wa minkum taqabbal karim. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga kita bertemu lagi insya-Allah di lain masa dan waktu. InsyaAllah esok pagi rasa saya takut tak sempat. Apa-apa saya akan maklumkan semula nanti, baik insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak membantu rumah senang saya, boleh masukkan terus ke 860 2573 91 lah 8. Yang nak lerma boleh masuk ke rumah, ke dalam akaun 86 02 57 3918 CIMB Bank CIMB Bank, atas nama Pertubuhan Dar Asnaf Al-Fatih Al-Idrisiyah Selangor. Tuan-tuan, kalau ada yang nak menyumbang boleh masukkan ke dalam akaun tu lah. Betul. 8602573918 atas nama CIMB Bank, Pertubuhan Dar Asnaf Al-Fatih Al-Idrisiyah Selangor. Salah sumbangan tuan-tuan hanya Allah Subhanahu Wa Taala dapat membalasnya kembali dengan Allah kurniakan umur yang barakah, rezeki yang barakah, kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala